pada hari ini, iaitu pencemaran udara. Jadi sebelum itu kita akan recap sebalik apa yang telah kita belajar sebelum ini, iaitu kita telah belajar tentang pembakaran. Kita telah belajar tentang pembakaran, di mana pembakaran itu ialah tidak balas yang berlaku apabila satu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen dan membebaskan tenaga haba dan juga tenaga cahaya, di mana ada 3 syarat pembakaran, iaitu ada kehadiran oksigen, haba dan juga bahan api. Okey, dan kita juga telah belajar tentang alat pemadam api, di mana alat ini digunakan untuk memadamkan api ataupun mengendalikan kebakaran yang kecil, dan dia ada jenis-jenis dia. Iaitu kita tengok kalau kita ada alat pemadam api yang berasaskan air, serbuk kering, karbon dioksida, busa dan juga pasir kering. Jadi diikutlah kepada jenis bahan yang terbakar. Kalau pepejal, kita boleh guna yang inilah. Kemudian kalau macam cecair, kita boleh guna busa. Busa ni ialah buih serbuk kering dan juga karbon dioksida. Manakala gas guna busa, serbuk kering atau karbon dioksida, ataupun kalau bahan yang terbakar itu ialah logam, kita boleh guna serbuk kering ataupun pemadam api yang berasaskan pasir kering. Jadi prinsip pemadaman api biasanya kita ada prinsip dia menyelimuti. Maksudnya menyelimuti ni kita putuskan hubungan bahan bakar itu dengan oksigen ataupun udara. Prinsip yang kedua ialah mendinginkan, bermaksud dia berkaitan dengan haba, di mana kita akan sejukkan bahan yang permukaan yang terbakar tadi dengan sembukan air ataupun lapisan karbon dioksida. Jadi dia akan mengurangkan suhu, disejukkan. Jadi kita dah potong dia punya syarat pembakaran, iaitu haba. Bila haba kurang, pembakaran akan perlahan. Dan kita juga boleh, prinsip yang seterusnya ialah kita mengurangkan jumlah bahan yang terbakar, iaitu bahan api. Bahan api contohnya kayu api lah, kayu bakar. Kalau kita kasih alihkan bahan kayu tu daripada tempat yang terbakar, jadi tiada lagi bahan api, dan api juga akan start perlahan dan akhirnya terpadam. Biasanya pembakaran ni, kebakaran menjadi semakin besar akibat daripada bahan api yang ada. Contoh macam rumah yang terbakar, sangat banyak bahan api, contohnya seperti kayu rumah, bahan-bahan rumah, kain, semua tu ialah menggalakkan kebakaran. Okey, kita juga telah belajar sikap berjaga-jaga untuk mengelakkan kebakaran. Kita ada 6 sikap ini. Contohnya seperti jauhkan daripada bahan mudah terbakar, simpan mantis tempat yang selamat, tidak buang puntung rokok. Ini biasanya banyak berlakulah di tepi jalan. Buang mata-mata menyebabkan banyak semak-semak tepi jalan terbakar. Kita ada pasang alat penggera kebakaran, pengesan asap dan penggera kebakaran. Tidak meletakkan terlalu banyak beban pada satu sumber elektrik dan sentiasa peka terhadap barang elektrik yang kita gunakan. Jadi itulah yang telah kita belajar dalam pembelajaran kita pada topik yang lepas. Okey, jadi hari ini kita akan masuk kepada pencemaran udara. Jadi apakah itu pencemaran udara? Iaitu merupakan satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar dalam udara. Asalkan ada bahan pencemar, bermaksud dia adalah pencemaran udara. Dan keadaan ini boleh menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup dan serta merosakkan alam sekitar kita apabila dibebaskan ke atmosfera. Jadi semua bahan-bahan pencemar ni apabila dia dibebaskan ke dalam kita punya atmosfera ataupun persekitaran kita, dia akan mencemarkan kita punya udara, dan ia juga akan memberi kesan pada kita kerana udara yang ada di sekeliling kita ni kita sedut untuk bernafas. Jadi bila kita sedut, bermaksud kita akan sedut sekali bahan tercemar tersebut. Itu yang menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada kita, manusia dan juga haiwan-haiwan hidup atau benda hidup yang lain. Okey. Jadi di sini awak boleh rujuk dalam buku teks awak, muka surat 100 apa ni? 100, lebih kurang muka surat 209. Jadi awak boleh rujuk kat buku teks awak muka surat 209 untuk lebih jelas. Ini ialah punca bahan pencemar. Jadi kita ada macam-macam punca dia. Contoh kita ada
Bahan pencemar seperti asap, jelaga, habuk, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan juga plumbum, di mana punca dia ialah daripada exhaust kenderaan dan juga kilang. Jadi exhaust kenderaan ni kita lagi banyak kenderaan yang digunakan, lagi banyaklah bahan pencemar yang dibebaskan ke dalam udara. Kilang kita mungkin tak dapat nak kurangkan sebab ialah untuk kepentingan dari industri. Tapi kenderaan kita dapat kurangkan jikalau kita berkongsi kenderaan. Bahan pencemar yang lain contohnya bahan radioaktif biasanya berpunca daripada loji kuasa nuklear. Ini biasanya di loji kuasa nuklear ni yang menggunakan macam bahan-bahan radioaktif lah. Biasanya tak banyak kilang yang ada macam ni. Okey, kemudian macam bahan pencemar seperti habuk, jelaga, asap dan zarah logam ni banyak berpunca daripada kebakaran terbuka, rokok dan juga kebakaran hutan. Selain itu, kita ada bahan pencemar seperti bahan semburan pestisid dan baja kimia. Bila awak dengar je perkataan pestisid, herbisid, baja kimia, semuanya berkaitan dengan pertanian. Maksudnya di ladang. Bila kita ada ladang, biasanya kita akan ada racun-racun perosak untuk pastikan serangga-serangga perosak tidak merosakkan kita punya crops tau. Jadi kita akan gunakan bahan pesticide ni, herbicide ni untuk memastikan kita punya tanaman akan sentiasa dapat hidup dengan baik lah sebab tiada serangga perosak. Jadi sebenarnya ini, bahan-bahan ini merupakan pencemar. Contohnya macam herbicide, pesticide ni. Bila disebur bila banyak, yes, memang haiwan serangga semua akan mati. Tetapi bila hujan turun, dia akan mengalirkan bahan-bahan ini, bahan-bahan kimia ni ke sungai dan menyebabkan sungai tercemar. Tanah juga akan tercemar dengan bahan pesticide, herbicide ini. Jadi dia menyebabkan tanah juga akan jadi beracun lah macam tu. Jadi dia berasal daripada bahan aktiviti pertanian dan perladangan. Okey, selain itu kita ada bahan pencemar seperti habuk dan debu yang berpunca daripada tapak pembinaan. Ini biasalah di tempat-tempat buat binaan lah. Kilang asbestos ni biasanya macam atap tu. Kuari batu kapur ini biasanya batu kapur untuk buat bahan-bahan batu kapur lah macam lantai marmar dan sebagainya. Dan seterusnya ialah bahan pencemar seperti CFC atau nama panjangnya ialah chlorofluorocarbon. Bermaksud dia ada kandungan klorin, fluorin dan karbon. CFC, klorin, fluorin, karbon. Bahan CFC ni banyak terdapat alat pendingin udara iaitu yang penyejuk tu. Lepas tu peti sejuk pun ada bahan penyejuk. Semburan aerosol, ni biasa dalam set awak sembur tu, dan kilang elektronik. Jadi alatan-alatan ini ataupun punca-punca ini memang akan mencemarkan chlorofluorocarbon, akan membebaskan bahan pencemar chlorofluorocarbon ini ke udara, ke atmosfera, dan bahan TFC ini sebenarnya memberi kesan terhadap penebalan terhadap lapisan ozon yang ada di atmosfera kita. Lapisan ozon ni dia ada di sekitar bumi kita tau. Dia ada di contoh ni bumi kita. Dia akan berada di sekitar atmosfera kita. Dia mengelilingi bumi. Tujuannya ialah dia untuk menapis cahaya matahari yang mengandungi pelbagai sinaran UV dan sebagainya, infrared, UV dan sebagainya. Jadi ozon ni tujuannya ialah untuk menapis ni supaya sinaran ini dapat ditapis dan yang sampai ke bumi tu lebih selamat lah untuk kita. Tapi disebabkan CFC dah makin banyak menyebabkan lapisan ozon semakin menipis dan ada yang telah bocor. Ya, jadi maksudnya ialah tapisan daripada cahaya matahari tu dah kurang. Jadi cahaya matahari itu sampai direct ke bumi dan memberi kebahayaan kepada kita lah kalau kita terdedah secara terus. Okey, boleh faham? Boleh. Okay. Jadi ini awak boleh rujuklah dalam buku teks. Ini kebanyakannya bahan pencemar dia sama, cuma awak kena faham lah.
awak kena faham untuk relatekan di antara bahan pencemar ni dengan punca dia. Contoh macam CFC ni memang biasanya aircon, fridge, aerosol. 3 ni paling biasa. Kalau macam pesticide, baja kimia mesti berkaitan dengan ladang. Kalau asap, biasanya kilang, zarah logam, habuk, tak daripada pembakaran terbuka, mungkin daripada exhaust kenderaan ataupun kilang. Kena ikut mana yang berkaitan. Okey, jadi udara yang tercemar, apakah itu? Bermaksud ia boleh mendatangkan penyakit dan ketidakselesaan kepada kita manusia. Jadi bila udara kita tercemar, kita ada pelbagai langkah yang boleh kita ambil untuk cegah dan kawal daripada terus berlaku. Sebab kalau kita tak ambil tindakan, dia akan menyebabkan udara kita semakin tercemar dan akhirnya kita juga yang akan dapat kesannya. Tak kira lah apa benda yang kita buat, pencemaran yang kita buat, kesannya ialah pada kita balik, iaitu manusia. Sebab kita menggunakan oksigen udara ni untuk bernafas. Jadi kalau udara tercemar, jadi kita juga yang akan susah. Itu sebab ada waktu ketika dahulu pernah berlakunya jerebu. Jerebu ni ialah pencemaran udara lah. Jadi bila udara terlalu tercemar, kita sampai tak sekolah terpaksa ditutup, terpaksa pakai mask. Macam sekarang kita pakai mask sebab pandemik COVID-19. Tapi masa dulu kita ada pakai mask, sekolah terpaksa tutup sebab pencemaran udara, iaitu kadar bahan tercemar di dalam udara yang sangat tinggi. Kita ada bacaan UPU tu. IPU, saya lupa IPU, Indeks Pencemaran Udara, IPU. UPU tu maksud universiti. IPU, Indeks Pencemaran Udara. Dia ada bacaan-bacaan dia. Ada bacaan yang selamat, bahaya, sangat berbahaya. Jadi kalau ada sampai tahap berbahaya, tahap level merah, dia perlu tutup sekolah sebab sekolah adalah kawasan yang terbuka. Jadi awak kena pakai mask macam orang ni. Macam tu. Jadi kita kena ada langkah untuk kita cegah dan kawal. Jadi kita kena tengok dulu punca dan kesan buruk kepada terhadap akibat daripada pencemaran udara ini. Jadi asap dengan jelaga, asap daripada kenderaan, jelaga pun daripada pembakaran hutan, semua ni menyebabkan masalah kesesakan nafas. Sulfur dioxide, ini biasa pun daripada pembakaran exhaust kenderaan, menyebabkan penyakit berkaitan dengan salur pernafasan. Carbon monoxide pun sama, daripada pembakaran yang tak lengkap, contohnya pembakaran hutan ataupun exhaust kenderaan, menyebabkan sakit kepala, kerencatan akal dan mungkin boleh membawa maut. Zarah asbestos, ini daripada kilang tadilah, menyebabkan kanser paru-paru. Zarah plumbum menyebabkan kerencatan akal pada kanak-kanak dan bayi. Zarah plumbum ni pun biasanya dari kilang lah, kilang-kilang yang berkaitan dengan industri yang berkaitan menggunakan unsur plumbum. Jadi kalau awak tengok ni semuanya, kesan-kesan yang lebih semua majoriti terhadap kita punya sistem respirasi, pernafasan. Dan bagi kanak-kanak juga dia boleh menyebabkan kerencatan akal pada mereka lah. Sebab kanak-kanak ni dia sedang membesar tau, kanak-kanak bayi sedang membesar. Jadi dia tak boleh terdedah dengan benda ni sebab dia sedang membesar, tubuh badan dia masih tidak kuat, dia punya immunity tak kuat. Jadi bila dapat dengan benda-benda yang macam ni boleh menyebabkan mungkin mengganggu dia punya pertumbuhan dia. Jadi macam ibu-ibu yang kandung pun kalau boleh elakkan daripada semua ini. Okey, itu pada kesihatan manusia. Bagi kesan dan punca daripada pembangunan dan infrastruktur, habuk, jelaga mengotorkan bangunan. Hujan asid. Hujan asid ni terjadi akibat daripada bahan-bahan tercemarlah udara yang larut dalam air hujan dan akhirnya turun sebagai hujan asid. Dia akan mengakis struktur konkrit dan batu kapur. Ini yang menyebabkan cat-cat pada dinding bangunan luntur sebab dia mengakis, sebab dia asid. Dan hujan asid juga mempercepatkan pengaratan besi. Kenapa? Sebab hujan asid ni ada asid. Jadi kalau contoh awak cat pun dia mengakis cat tu. Jadi dia akan menyebabkan permukaan logam itu akan cepat terdedah pada air hujan dan juga air dan juga udara yang sangat penting dalam proses pengaratan. Okey. Kemudian apakah pula kesan dan punca untuk punca dan juga kesan terhadap tumbuhan dan haiwan? Hujan asid menyebabkan tanah berasid, jadi kurang subur.
Hujan asid menyebabkan sumber air berasid, tidak sesuai untuk kehidupan akuatik. Semua ni akan mengalir dalam sungai. Hujan ni akan larut dalam tanah, jadi tanah kurang subur. Air mengalir ke sungai, menyebabkan pH air menurun daripada tahap yang hampir neutral, kurang berasid, bertambah, berturun dia punya nilai pH, menyebabkan dia semakin berasid dan asap serta jerebu mengurangkan cahaya matahari sampai ke bumi dan menyebabkan kadar fotosintesis menjadi rendah. Jadi asap ni, contoh ni bumi awak. Okey, ni bumi awak. Jadi asap ni akan berada di keliling kita punya atmosfera. Jadi bila asap terlalu penuh pada sini, pada kita punya sekitar atmosfera, jadi matahari yang ada ni kan, okey, dia akan terhalang oleh asap-asap ni semua dan jerebu yang ada di udara kita ni. Itu yang sebab bila waktu jerebu, awak perasan tak, awak tak akan nampak macam cahaya kuning yang matahari direct tu. Awak nampak putih je sebab asap-asap ni semua menghalang cahaya matahari tu, mengurangkan cahaya matahari untuk sampai direct ke bumi. Dia nampak putih-putih je semua. Okey, iklim bumi. Jadi iklim ni ialah cuaca lah. Jadi pembebasan asap dari kilang, exhaust kenderaan dan pembakaran terbuka akan menyebabkan jerebu di mana karbon dioksida yang berlebihan akan menyebabkan kesan rumah hijau. Jadi karbon dioksida yang berlebihan ni menyebabkan kesan rumah hijau. Dia berkaitan dengan ni, ambil balik gambar ni bumi kita menjadi dikelilingi oleh gas karbon dioksida. Jadi haba daripada matahari, okey, bila dia masuk ke bumi melalui atmosfera, dia sepatutnya ada setengahnya balik haba ni akan terpantul ke angkasa lepas. Haba dan cahaya ni akan terpantul balik, biasanya haba lah, akan terpantul balik ke angkasa lepas. Tetapi disebabkan bumi kita dah dikelilingi oleh gas karbon dioksida yang berlebihan, gas ini sebenarnya menghalang daripada haba ini keluar balik ke angkasa lepas. Jadi bila dia naik ke atas, dia pantul balik ke bawah. Dia menghalang. Lepas tu dia naik balik, dia turun balik. So dia menghalang daripada haba tu terpantul ke angkasa lepas. Jadi menyebabkan haba ini terperangkap di dalam bumi kita. Konsep dia ialah seperti kamu duduk dalam kereta, tutup enjin, tutup tingkap, duduk bawah matahari. Duduk dalam sejam, kamu akan dapat rasakan kereta itu semakin panas. Haba dari luar masuk ke dalam kereta tapi haba dia tak dapat keluar balik. Jadi dia terperangkap dalam kereta dan kita akan rasa panas. Itulah contoh kesan rumah hijau. Cuma bezanya bumi kita luas, kereta kecil. Jadi dia memanaskan seluruh bumi. Dan bila ada kesan ini, itulah yang menyebabkan iklim berubah sebab suhu berubah. Ais di kutub mencair, paras air laut meningkat, ada cuaca dah berubah, mungkin pada biasanya Disember musim hujan dah tak tiba-tiba tak ada musim hujan, dah mungkin berubah pada waktu lain dan sebagainya. Okey, CFC, chlorofluorocarbon yang keluar daripada aircon, fridge, aerosol tadi tu, kalau berlebihan sangat menyebabkan penipisan lapisan ozon. Tadi saya dah terangkan. Jadi gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menyebabkan hujan asid. Jadi hujan asid ni kesan dia tadi ialah kakisan pada dinding bangunan, cat terkakis dan memburukkan bangunan lah. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, jadi kita teruskan sikit lagi. Langkah-langkah. Jadi kita dah tahu punca dan kesan. Jadi kita kena tahu langkah-langkah apa yang kita boleh buat untuk kawal. Biasanya langkah-langkah ni kan yang kita biasa kena tahu. Biasanya orang buat kempen. Biasanya kalau soalan tanya awak, apakah langkah-langkah? Saya sediakan awak tulis yang paling basic. Kempen, menguatkan kuat kuasa undang-undang. Itu yang paling biasa. Kempen kesedaran. Menguatkuasakan undang-undang supaya orang tak buat. Apa lagi? Mungkin melalui pendidikan di sekolah. Macam tu. Ini semua yang biasa-biasa, memang itu biasa jawapan-jawapan dia. Jadi kita tengoklah apa lagi yang boleh. Tengok melalui undang-undang macam saya cakap tadi, kuat kuasakan undang-undang. Jadi awak nak explain bagaimana denda kepada perokok yang merokok di kawasan larangan. Memang tak semua tempat tak boleh merokok, tapi ada setengah kawasan tak boleh merokok. Contohnya macam di hospital,
di restoran sekarang dah ada peraturan tu walaupun ada orang yang langgar. Di hospital, di sekolah. Jadi kalau ada yang merokok, denda. Jadi bila undang-undang ni dilaksanakan dengan berintegriti, dengan tegas, jadi orang takkan buat. Tapi kalau sekadar undang-undang ni hanya tulis je tapi tak buat, tak dilaksanakan, orang akan buat. Jadi kena denda betul-betul. Kalau 1,000 lah. Tak kira lah kau orang susah, orang senang. Benda dah salah, tetap salah. Denda yang buat pada individu yang buat pembakaran terbuka. Denda pada pemandu kenderaan yang exhaustnya mengeluarkan asap berlebihan. Biasanya ada kereta yang keluar asap sampai hitam. So denda. Sepatutnya dia tak boleh macam tu. Tidak membenarkan kilang dibangunkan di kawasan perumahan. Ada kilang buat, denda. Tak benarkan sebab kilang tak sepatutnya di kawasan perumahan. Kilang sepatutnya dibina di kawasan perindustrian. Itu sebab kalau tengok pelajaran geografi, kita ada kawasan di mana kawasan tu khas untuk perindustrian. Semua kilang disempatkan di situ. Kawasan perumahan semua rumah. Tak adanya kilang tiba-tiba. Kawasan taman perumahan awak tiba-tiba ada kilang apa? Kilang buat perabot, kilang kayu, kilang besi, tak ada. Dia mesti di kawasan yang sepatutnya. Okey, melalui pendidikan pula bagaimana? Pendidikan di sekolah, tekankan kepada murid pencemaran udara tu apa, langkah mengawalnya. Biar diajar di zaman sekolah lagi apa itu pencemaran dan macam mana kita langkah. Macam mana kita nak cegah, macam apa yang langkah-langkah kita boleh ambil. Biar dia tahu daripada zaman sekolah lagi. Program anti merokok. Biasanya pelajar, murid-murid ni start merokok di zaman sekolah. Jadi kita buat program anti merokok supaya mereka sedar keburukan dan ketidakbaikan merokok tu, apa pro and cons yang, apa kebaikan, ada ke kebaikan dia, tak ada pun. Jadi kita tunjukkan biar dia orang tahu. Galakan untuk jalan kaki, nunggang basikal. Jadi pergi sekolah, kalau depan mata sekolah dekat 100 meter jalanlah kaki, naik basikal, tak ada membebaskan pencemar, bahan-bahan pencemar. Menggunakan pengangkutan awam. Kenapa? Berkongsi kereta. Bila kita guna pengangkutan awam, maksud macam bas, dia banyak orang dalam tu. Jadi banyak orang, satu bas saja yang keluarkan asap. Daripada awak pergi naik macam naik motor contoh. Satu orang satu motor, dah. Kalau ada 10 orang naik motor, 10 asap. Berbanding kalau berkongsi kereta, satu kereta kongsi 6 orang. Dah, 6 orang tu hasilkan satu kereta je asap je. Kalau naik pengangkutan awam lagi bagus. Naik bas ada 30 orang, 30 orang tu menghasilkan asap satu bas tu sahaja. Jadi kurang sikit bahan pencemar. Okey, kemudian melalui sains dan teknologi buat kenderaan hibrid. Kenderaan hibrid ni dah kurang guna bahan petroleum api, bahan saya lupa nama dia. Itulah yang petroleum tu, yang petroleum, gas asli. Teknologi peti sejuk kita guna hydrofluorocarbon, HCFC. Kalau tadi chlorofluorocarbon ni tambah hidrogen. Jadi dia menggantikan CFC. Jadi kuranglah membebaskan bahan CFC yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Pemasangan penapis cerobong asap di kilang. Kilang biasanya keluarkan asap yang berlebihan yang mencemarkan udara. Jadi kita buat pemasangan penapis supaya dapat tapis. Jadi bila dia tapis bukan asap tu bersih tapi sekurang-kurangnya bahan pencemar dia kurang. Menggunakan penukar bermangkin pada kenderaan bermotor. Menggantikan kaedah penggunaan pestisid dengan kaedah kawalan biologi untuk mengawal haiwan perosak. Pestisid ni ialah racun perosak. Kalau kita guna kaedah kawalan biologi, bermaksud kawalan biologi ni ialah kita guna kaedah natural, kaedah semula jadi. Contohnya kalau awak ada kilang, awak ada ladang apa-apa, dia punya haiwan perosak dia ialah tikus. Jadi awak kena kaji, tikus ni siapa yang makan? Siapakah pemangsa kepada tikus? Jadi kalau awak jumpa pemangsa macam tikus, macam kucing ke anjing ke mana-manalah. Jadi awak belalah haiwan pemangsa tu supaya dia dapat kawal populasi tikus di dalam awak punya ladang tu. Cuma dia lambat sedikit lah.
Tapi sekurang-kurangnya kaedah tu tidak mencemarkan udara. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, jadi itulah dia yang kita belajar tentang pencemaran udara. Jadi kita recap sebalik apa yang telah kita belajar pada hari ini, iaitu kita telah belajar tentang pencemaran udara yang merupakan kehadiran sebarang bahan pencemar dalam udara kita yang memberi ketidakselesaan dan kemudaratan kepada kita semua dan orang lain yang adalah sebab bahan pencemar ni dibebaskan ke atmosfera kita. Okey, kemudian kita ada punca dia, kita ada bahan pencemar dia. Kemudian kita juga telah belajar apakah itu udara yang tercemar dan kesannya pada kita dan bagaimana kita nak mencegah dan langkah-langkah untuk mencegahnya. Contoh kita ada tahu punca dan kesan buruk pada kesihatan manusia, pada bangunan dan juga infrastruktur, tumbuhan dan haiwan, juga pada iklim bumi kita. Dan kita ada langkah-langkah dia macam saya cakap tadi melalui undang-undang. Jadi biasanya undang-undang ni kuat kuasakan undang-undang, dan undang-undang yang dikuat kuasakan ini mestilah dilaksanakan dengan tegas dan berintegriti. Bila saya sebut integriti ni bermaksud awak kena amanah. Awak tak boleh pilih bulu. Contoh awak ialah pegawai penguat kuasa. Awak tak boleh pilih bulu. Tu kawan awak tak boleh, tak payahlah denda. Itu makcik awak tak payahlah denda. Itu anak saudara awak tak payah denda. Orang yang awak tak kenal je awak denda. No. Bila awak bertugas sebagai pegawai penguat kuasa, awak tak boleh pilih bulu. Awak kena beramanah, berintegriti. Tak kiralah siapa yang buat salah, tetap salah dan hendaklah didenda mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Kalaulah orang pilih bulu macam ni, itulah yang kita kata tak adil. Jadi kalau contoh tu anak saudara awak, habislah, untunglah awak boleh buat salah. Kemudian pendidikan, biasanya di sekolah lah. Ini di sekolah, dari sekolah rendah, pergi sekolah menengah sampai ke universiti, college, semua akan buat inilah, mendidik. Sebab bila kita nak membentuk, biarlah dari kecil. Itulah orang kata melentur biarlah daripada rebungnya. Betul ke? Macam tu. Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Bila dah tua-tua ni nak melentur susah. Dia kena dari kecil. Bila awak dari kecil, awak dididik untuk tidak mencemarkan udara, menjaga kebersihan, insya-Allah bila awak dah besar, awak akan jadikan ianya sebagai cara hidup awak. Kemudian melalui sains dan teknologi, ini biasalah buat kenderaan hibrid, buatlah kenderaan yang tak menggunakan bahan api fosil. Bahan api fosil ni lah yang minyak petroleum daripada gas asli, daripada aram batu, semua yang dijumpai dalam kerak bumi kita tu, itu kita panggil bahan api fosil. Maksudnya bahan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Kalau kita gunakan macam angin, elektrik, dia kurang membebaskan bahan pencemar. Buat guna peti sejuk yang HCFC instead of CFC. Jadi boleh kurangkan dia punya kesan kepada ozon kita. Tapis, gunakan kawalan biologi dan sebagainya yang dianggap sesuai. Okey, jadi kita telah tamat bab 7. Jadi nanti dalam kelas yang seterusnya kita akan masuk kepada bab 8. Okey, jadi sebelum itu saya nak tanya, ada apa-apa soalan yang hendak ditanya? Okey, kalau tak ada soalan, jadi sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini, cikgu nak kamu buat latihan pada muka surat 212. Jadi muka surat 212. Sekejap saya tulis kat sini lah. Oh, karbon monoksida tu apa? Karbon monoksida tu Nurul Izzah. Okey, karbon monoksida tu ialah dia seperti karbon dioksida. Karbon dioksida ni ialah terhasil daripada pembakaran di antara karbon dengan oksigen yang cukup, yang berlebihan dalam udara. Jadi dia akan jadi karbon dioksida. Nama karbon dioksida tu sendiri ialah
dia bermaksud dia ada satu karbon dan ada dua oksigen. Manakala bagi karbon monoksida ni, oksigen dia tak cukup tau. Bila oksigen tak cukup, karbon terbakar dalam oksigen yang tidak cukup. Jadi bermaksud oksigen tu hanya ada satu saja. Jadi bila tak cukup, kita panggil karbon monoksida. Di mana karbon monoksida dengan karbon dioksida ni berbeza kerana karbon monoksida ni berbahaya lah. Dua-dua tu sebenarnya, tapi karbon monoksida ni lagi bahaya. Ini yang banyak berlaku dalam kes yang macam ada orang duduk dalam kereta berjam-jam pasang enjin tak bergerak, akhirnya mati. Sebabnya enjin tu sebenarnya enjin tu ialah pembakaran lah daripada bahan api fosil kita, petrol. Dia unsur karbon, tapi disebabkan enjin tak bergerak, jadi dia membebaskan gas karbon monoksida dalam kereta. Tingkap tak buka, jadi kita sedut dan boleh menyebabkan kematian. Jadi karbon monoksida ni beracun lah sebenarnya, ialah gas yang beracun untuk kita. Okey, boleh faham? Okey, jadi untuk awak punya kerja rumah, saya nak awak buat praktis formatif. Sekejap saya tulis kat sini. Praktis formatif 7.3. Soalan 1 hingga 6. Okey, soalan 1 hingga 6. Muka surat 212. Okey, saya dah tulis dekat tu. Untuk hantar tu besoklah. Besoklah awak hantarlah pukul berapa pun. Malam. Awak hantarlah malam sikit dalam jam 9 ke apa ke. Awak nak hantar malam ni pun boleh. Yang penting awak buat. Okey, and next class nanti kita akan discusskan. Okey. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadinya kejap. Okey, sebelum apa-apa